Apa khabar semua? Dalam video ni cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid beberapa lagi contoh yang mana kita akan selesaikan persamaan atau kita akan simplifykan persamaan tu menggunakan hukum-hukum log. Okey, jom kita tengok. Jadi soalan dekat sini minta kita cari jika log 62 sama dengan A, log 63 sama dengan B dan log 67 sama dengan C, ungkapkan setiap berikut dalam sebutan A, B dan C. Okey, kita tengok dulu yang A tu, log 642. Okey, macam mana kita nak ungkapkan dia dalam sebutan A, B dan juga C. Okey, jadi soalan A ni, log 642. Okey, jadi cikgu rasalah cara paling mudah sekali adalah kita akan cari apa darab apa sama dengan 42. First kali cikgu akan terfikir log 642 ni adalah sama dengan log 6 darab 7. Betul tak? 6 darab 7 adalah 42. Tapi 6 darab 7 ni, okey, log 67 ni kita ada dekat sini. Sama dengan C kan? Tapi 6 ni sebenarnya adalah hasil darab 3 dengan 2 kan? Jadi log 6, 3 darab 2 darab 7. Maka, menggunakan hukum darab log, kita pun boleh jadikan ini sebagai log 63 tambah log 62 tambah log 67. Jadi log 63 adalah B, log 62 adalah A dan log 67 adalah C. Maka jawapan kita adalah B tambah A tambah C. Kalau kita tulis balik betul-betul, jadi A tambah B tambah C lah. Maknanya A tambah B tambah C ni boleh digunakan untuk menulis log 642. Baik, sekarang kita tengok B pula. B adalah log 6 144. Okey, jadi 144 ni seingat cikgu adalah 12 kuasa 2, betul tak? Boleh tak cikgu nak tulis log 6 12 kuasa 2? Maka 2 bawa pergi depan menggunakan hukum kuasa log, jadi 2 log 6 12. Dan 12 pula adalah 6 darab 2. Dan 6 ni sebenarnya adalah 3 darab 2. So, 3 darab 2 darab 2 lah. Maka, sini akan jadi 2 log 6 3 darab 2 darab 2. Okey, kita teruskan lagi. Maka, 2 dekat luar, kita ada kurungan besar. Log 6 3 tambah log 6 2 tambah log 6 2. Okey, jadi log 63 adalah B dan log 62 adalah A. So dekat sini B, sini adalah A, sini adalah A. Maka jawapan akhir cikgu adalah 2 darab B tambah 2A. Maka inilah sebutan bagi persamaan log 6 144. Okey, yang C ni akan complicated sikit sebab dia ada square root of 7 dekat bawah tu. Jadi C adalah log 6 18 bahagi punca kuasa 7. Jadi apa-apa pun kita naikkan dulu 7 tu, kita gunakan hukum bahagi log. Maka ni jadi log 6 18 tolak log 6 7. Instead of tulis square root 7, cikgu nak buat 7 kuasa setengah. Sama je kan? 7 kuasa setengah adalah punca kuasa 2 7. Jadi setengah ni cikgu bolehlah bawa pergi depan. Dan log 67 ni dah diberi pun. Log 67 adalah C. Sekarang ni cikgu kena figure out log 618 ni apa. Okey, jadi log 618 adalah apa darab apa dapat 18. Cikgu rasa paling mudah adalah 3 darab 3 darab 2. 3 darab 3 9, 9 darab 2 18. Jadi betul lah. Tolak 1/2 log 6 7. Okey. Jadi dekat sini cikgu rasa murid-murid pun dah tahu macam mana nak buat. Log 63 tambah log 63 tambah log 62 tolak setengah log 67. Baik, log 63 tadi apa? Log 63 adalah B. Jadi ada 2B dekat situ. Log 62 adalah A dan log 67 adalah C. Maka jawapan kita akan jadi 2B tambah A tambah setengah C.
Jadi dah pun selesai untuk contoh soalan ini. A, B dengan C. Tiga-tiga kita dah selesaikan. Ada satu lagi hukum ataupun sebenarnya satu hubungan lah untuk memudahkan lagi kita nak selesaikan log ni. Dan hubungan ni adalah log AB sama juga dengan log CB bahagi log CA. Jadi hubungan ni adalah satu hubungan yang sangat penting. Cikgu nak murid-murid hafal benda ni supaya mudah kita nak guna bila kita selesaikan masalah berkaitan log selepas ini. Tapi sebelum tu cikgu nak buktikan dulu betul ke tidak persamaan ni. Jadi jika cikgu nak bagi log AB sama dengan X, maka kalau cikgu tukarkan dia kepada bentuk indeks, dia akan jadi A kuasa X sama dengan B kan? And then A kuasa X sama dengan B ni cikgu nak letak log dekat depan dia. Cikgu nak letak log C. Maka dia akan jadi log C A kuasa X sama dengan log C B. Persamaan ni masih sama. Cuma cikgu letak log C dekat depan dia. Kalau letak log C belah kiri, belah kanan pun kena letak log C. Okey, jadi X boleh ke depan kan? Jadi X log CA sama dengan log CB. Maka X sama dengan log CB bahagi log CA. Dan X ni asalnya adalah log AB, betul tak? Maka ini adalah sama dengan log AB. Dapat balik relationship yang atas tadi. Maka terbukti ini adalah hubungan yang betul. Dan kalau cikgu tulis sekali lagi dekat bawah ni, log AB sama dengan log CB bahagi log CA, dan katakan C sama dengan B, maka log AB sama dengan log BB bahagi log BA. Dan log BB ni log yang sama, dia akan jadi 1. Maka log AB sama dengan 1 bahagi log BA. Murid-murid nampak tak? Dia punya perkaitan sekarang. Kalau log tu asas dia A kemudian B, maka dia adalah sama dengan 1 per asas dia dah terbalik. Jadi itu hubungan log AB dengan log BA. Pemahaman kepada benda ni sangat penting dan dia sangat membantu bila kita menjawab soalan. Okey, jom cikgu tunjukkan contoh. Jadi soalan dia, gunakan log 10 untuk selesaikan A log 7, 10. Katakanlah ni dalam theoretical punya situation, kalkulator murid-murid ni boleh buat log asas 10 sahaja. Tapi soalan ni kata log asas 7. Macam mana kita nak selesaikan? Jadi kita boleh guna balik hubungan ni. Log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Maka log 7, 10 samalah dengan log 10, 10 bahagi log 10, 7. Log 10, 10 sama dengan 1 dan log 10, 7 adalah 0.845. Maka jawapan kita adalah 1 bahagi answer 1.1833. Okey, satu lagi contoh cikgu bagi. Guna asas 10 juga nak selesaikan benda ni. Katakan kita ada log 6, 0.74. Okey, ingat tak tips yang cikgu bagi dulu? Cikgu nampak je 0.74 ni dia kurang daripada 1 kan? Cikgu boleh agak, jawapan dia mesti nanti negatif. Jom kita tengok. Okey. Jadi ini samalah dengan log 10 0.74 bahagi log 10, 6. Okey, log 10 0.74 adalah negatif 0.1308 bahagi log 10, 6. 0.7782 dan jawapan dia adalah negatif 0.1308 bahagi answer negatif 0.1681. Jadi betul lah tu, jawapan depan ada negatif. Okey,
Itu caranya macam mana kita boleh selesaikan masalah log ni walaupun dibagi asas yang lain, tapi kita boleh guna asas yang lain untuk selesaikan juga masalah macam ni. Itu kalau kata dia suruh guna log 10. Log 10 ni murid-murid ingat tak apa nama dia? Log 10 ni nama dia adalah, kita pergi balik nota kita yang sebelum-sebelum ni. Sekali lagi, nota ni ada dekat ruangan description dekat bawah. Kalau murid-murid nak download, tekan saja link dekat situ. Okey, log 10 ni kita panggil juga dia log biasa. Okey, nama dia log biasa sebab dia asas 10. Baik, jadi log 10 ni nama dia log biasa. Ada satu lagi log yang kita namakan dia log jati. Dan log jati ni adalah log dengan asas E, ataupun kita panggil dia exponent. E ni ada dekat kalkulator murid-murid, ataupun nilai E ni adalah 2.71828. Ada lagi sambungan dia. Dan murid-murid boleh dapatkan E ni kalau murid-murid tekan shift lon. Okey, sebab apa? Sebab log yang berasaskan E ni, katakan log E5 adalah sama dengan lon 5. Log jati ni juga dikenali sebagai lon. Jadi kalaulah kata soalan tu disuruh gunakan log jati untuk selesaikan A log 9 127, maka kita boleh tukar ni kepada log E 127 bagi log E 9. Dia akan jadi ln 127 bagi ln 9. Okey, dekat kalkulator murid-murid, ln ni dia duduk sebelah log. Cuba tengok kalkulator, ln tu akan duduk sebelah log. Okey, jadi murid-murid nampak kan? Ln tu duduk sebelah log. Sini log, sini ln. Jadi murid-murid tekan ln, lepas tu masukkanlah nilai apa yang kita nak selesaikan dekat situ. Kalau dekat sini kita ada ln 127 bahagi ln 9. Kalau murid tekan dengan betul akan dapat macam ni. Ln 127 bahagi ln 9. Okey. Sama dengan 2.205. Seterusnya, soalan minta log asas 14 pula 2. Jadi sama dengan ln 2 bahagi ln 14. Kalau cikgu, sebenarnya cikgu prefer guna ln lah berbanding guna log 10. Sebab persamaan ni juga boleh diselesaikan menggunakan log 10 2 bahagi log 10 14. Tapi sebab kalkulator ni senang nak tekan ln, maka cikgu prefer ln. Tapi bergantung kepada preferences murid-murid semua. Nak guna log 10 atau nak guna ln. Kalau dalam soalan ni memang disuruh guna log jati, memang kena guna ln lah. Jadi ln 2 bahagi ln 14. Sama dengan 0.2626. Okey, ini satu lagi trik yang cikgu belajar, iaitu kalau murid-murid perasan dekat sini, kalau dia punya log, katakan ni log asas 14, kemudian 2 kan. Kalau kata nombor ni lebih kecil daripada nombor asas, maka dia punya nilai log tu akan jadi kurang dari 1. Antara 0 sampai 1. Dia macam trik yang cikgu tunjukkan tadi juga. Kalau kata nombor ni kurang daripada 0, katakanlah log asas 14 0.7 contohnya, maka dia punya jawapan dia akan jadi negatif. Tapi kalau dia positif tapi dia lebih kecil daripada asas dia, contoh ni asas 14 kan, maka dia punya jawapan tu akan antara 0 hingga 1. Dia akan lebih kecil dari 1, 0 point something, tapi dia tak akan jadi negatif. Ini macam satu trik lah untuk pastikan jawapan kita betul. Sekali pandang je kita tahu jawapan tu jawapan yang boleh kata betul lah. Kalau kata murid-murid tekan kalkulator, tiba-tiba dapat 12 ke, dapat 5 ke, dapat 7 ke, murid-murid boleh rasa something wrong dekat situ sebab tahu trik ni. Baik, sekarang ni satu lagi contoh cikgu nak tunjukkan, iaitu diberi log 5y sama dengan m. Kemudian soalan ni minta kita cari A, log 25y dan juga B, log y 125 y kuasa 3 dalam sebutan M. Okey, jom kita buat A dulu.
A ni adalah log 25Y. Maka cikgu nak gunakan hubungan yang kita dah tengok tadi. Cikgu nak jadikan ni log 5Y bahagi log 5 25. Log 5Y adalah M. Okey, jadi ini adalah M. Okey, log 5 25 ni apa? Katakan cikgu nak selesaikan dekat tepi ni log 5 25, katakan ni sama dengan X, maka 5 kuasa X sama dengan 25. Dan 25 ni adalah 5 kuasa 2, maka X sama dengan 2. Jadi dekat bawah ni ada 2, maka jawapan kita adalah M bahagi 2. Baik, sekarang cikgu nak tunjukkan B pula. B log Y 125 Y kuasa 3. Okey, cikgu nak pecahkan dulu 125 dengan Y kuasa 3 tu. Dia akan jadi log Y 125 tambah log Y kuasa 3. Dan log Y 125 ni adalah log Y 5 kuasa 3. Betul tak? 5 kuasa 3 adalah 125 tambah 3 log Y. Dan log Y ni adalah 1. Okey, kita teruskan lagi. 3 cikgu nak bawa ke depan. Dia akan jadi 3 log Y 5 tambah 3. Okey, log Y 5 kita tahu tak apa dia? Ini adalah log 5Y. Nampak tak? Soalan ni macam cuba trik kita lah. Kalau kita tak perasan, kita terus ganti dengan M je. Tapi tak boleh sebab ini 5 asas dia, ini Y asas dia. Maka tak apa, kita teruskan lagi. 3, cikgu nak gunakan hubungan log kita. Log 5 bahagi log 5Y tambah 3. Maka dekat sini log 5 ni sah-sahlah 1. Log 5Y pula adalah M. Okey, jadi jawapan kita adalah 3 darab 1 per M tambah 3. Ataupun lebih simple lagi, 3 per M tambah 3. Dan inilah jawapan kita kepada soalan B. Nampak tak? Asalkan murid-murid tahu hukum darab, hukum bahagi, hukum kuasa dan hubungan log ni, maka tak kisahlah soalan tu nak putar kod mana, dia bagi M ke, bagi apa ke, kita akan boleh selesaikan. Jadi murid-murid kalau belum betul-betul cekap lagi menggunakan hukum-hukum ni, ulang balik video ni sampai betul-betul cekap dan cikgu akan tunjukkan lagi beberapa contoh yang agak complicated dalam video selepas ni. Okey, jom kita tengok.